اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9 baris atas sekali. Muka surat 9 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan masuk pula yakni pada mumkinun. Dan masuk pula yakni pada mumkinun, masuk barang yang atau fa'il pada masuk barang yang, yakni oleh barang yang, baginya bagi barang sebab. Dan masuk pula yakni masuk pula pada mumkinun, sebagaimana terdahulunya masuk pada mumkinun perbuatan kita yang ikhtiari seperti gerak dan diam. Masuk pula yakni pada mumkinun barang yang, yakni oleh barang yang, baginya bagi barang sebab. Perkara yang berlaku bersebab. Perkara ni berlaku bersebab, tapi yang berlaku tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekarang kita masih lagi bicara hak berkaitan dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kudrah dan iradah bertakluk dengan perkara mungkin. Perkara mungkin ni perkara harus ada, harus tiada, keluar yang wajib zat dan sifat Allah, itu bukan mumkinun. Keluar yang mustahil, anak Allah, isteri Allah, itu bukan mumkinun. Jadi selain daripada zat Allah dan sifat Allah, selain daripada perkara yang mustahil, termasuk mumkinun belaka. Ini semua mumkinun belaka. Ini semua mumkinun belaka. Gerak diam kita mumkinun. Perkara yang berlaku di bumi kita ni, baik ke jahat, dipanggil mumkinun. Gerak diam pada melakukan kebaikan, mumkinun. Gerak diam pada melakukan kejahatan, mumkinun. Semua mumkinun belaka. Gerak diam para malaikat, mumkinun. Gerak diam jin syaitan, mumkinun. Jadi selain daripada yang wajib zat dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, mumkinun. Yang berlaku di bumi ke, di langit ke, di dunia ke, di akhirah ke, yang berlaku di hari akhirah, yang sedang berlaku dalam syurga neraka sekarang. Sebab syurga neraka nikmatnya sudah ada, neraka sekarang seksaannya sudah ada. Semua yang berlaku tu dia panggil mumkinun belaka. Semua yang berlaku tu dipanggil mumkinun. Semua yang berlaku tu datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah yang kita bicara sekarang.
Yang kita bicara sekarang ni wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Semua perkara mungkin ni adalah datang daripada ta'alluq qudrah dan iradah Allah. Qudrah ta'alluq qudrah iradah itulah qada dan qadar Allah. Jadi maknanya semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kita permati pula di sifat yang keenam, wahdaniyah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah, qadar. Allah perbuat semuanya sebagaimana qada Allah pada azal, iradah. Jadi kita bicara sekarang ni qudrah, iradah adalah berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab qada dan qadar adalah ta'alluq bagi qudrah dan iradah. Fungsi bagi qudrah dan iradah. Apa fungsi qudrah? Allah yang bersifat dan qudrah menjadikan segala-gala perkara mumkinun. Itu qadar. Apa fungsi ta'alluq sifat iradah? Takhsis. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara. Itu qada. Jadi semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Itu mungkin entahlah semua yang berlaku. Ni dia perinci pula satu-satu ni. Yang terdahulunya apa mungkinun? Gerak perbuatan ikhtiari. Gerak diam kita tu perbuatan Allah tu. Hak ittirari yang terjadi, yang tidak ada kaitan dengan pilihan hamba, itu memanglah perbuatan Allah. Itu Mu'tazilah pun berpegang perbuatan Allah, qada dan qadar Allah. Lagi pada perbuatan ikhtiari pun perbuatan Allah. Ittirari yang kita bicara melepasnya, hak berlaku secara tanpa pilihan. Hak berlaku secara tanpa pilihan. Terjatuh, tersepak. Orang yang OKU bergerak tangan, kepala apabila dia bercakap, apabila dia bergerak, kaki dia bergerak, kepala dia bergerak, tangan dia bergerak, tu OKU. Kaki dia bergerak, pilihan dia memilih untuk melangkah, tapi dia memilih hanyalah untuk melangkah. Gerak kaki itu memang dia memilih, ikhtiari dia panggil, pilihan hati dia untuk melangkah. Tapi apabila dia melangkah saja, anggota lain pun akan bergerak sama. Kan kita memilih melangkah, kaki kita lah melangkah, tangan kita diam je, kepala kita tidak bergerak-gerak. Tapi orang OKU, hati dia memilih untuk melangkah, tapi di masa yang sama tanpa pilihan dia, tangan pun bergerak, kaki, kepala pun bergerak. Dia panggil ni ittirari. Hak ittirari tu, hak ni ahli sunnah sama, Mu'tazilah sama. Hak Tuhan belaka tu, tak ada kaitan dengan hamba. Ikhtiari inilah barulah qadariyahnya terpesan jauh, kita akan bicara nanti. Tapi pada hakikinya ittirari, ikhtiari pun ittirari juga. Hak Tuhan juga. Kita memilih, itulah perbuatan Allah, itulah kehendak Allah. Kita pun melangkah, itulah ketentuan Allah, itulah perbuatan Allah, sekalian qada dan qadar. Tapi diperjelaskan lagi ni, hak ta'alluq qudrah iradah perkara mumkinun, qada qadar Allah ni termasuklah perbuatan ikhtiari kita pun hak Tuhan. Ittirari, hak tu Mu'tazilah pun kata hak Tuhan, tak ada hak hamba. Hak ikhtiari ni Mu'tazilah hak hamba terus, bukan hak Tuhan. Nanti kita akan bicara hak Mu'tazilah qadariyah tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun perbuatan ikhtiari tapi hakikinya tetap ittirar belaka. Yang berlaku di kita ni tak ada pilihan kita. Kita memilih tadi untuk melangkah, kita memilih saja pada zahir. Hati kita terdetik itu perbuatan Allah. Apatah lagi hati memilih, tetap perbuatan Allah. Ni ta'alluq qudrah ni, tetap perbuatan Allah.
Kita pun melangkah tetap perbuatan Allah. Apa? Sekalian yang berlaku adalah datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi kita ni perici. Dia halusi lagi. Apa dia perkara mungkinun yang datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah? Perbuatan ikhtiari kita tu pun ta'alluq kudrah dan iradah, tetapi tak perlu pun lagi dibicarakan, sebab selain daripada yang wajib zat dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil anak dan isteri Allah, kudrah iradah belaka lah, tak duduk perici dah. Selain daripada mungkinun ni, selain daripada yang wajib, zat dan sifat Allah tak berkait dengan kudrah dan iradah. Allah bersifat dengan sifat Allah bersifat dengan sifat melihat. Adakah kudrah yang menjadikan Allah bersifat dengan sifat kudrah? Tidak berkait. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, kudrah yang mentakdirkan tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang mengqadakkan. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Adakah iradah yang menghendaki? Tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, berkait mustahil. Jadi yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, yang mustahil tidak berkait kudrah dan iradah Allah. Selain daripada itu, kesemuanya adalah ta'alluq kudrah dan iradah. Setakat tu habis sekalian perkara. Yang mungkin yang berlaku adalah datang dari ta'alluq kudrah dan iradah Allah. Al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Kita bicara kudrah iradah yang bertakluk pada segala perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi yang berlaku kesemuanya adalah ta'alluq kudrah, ta'alluq iradah. Ta'alluq kudrah tu dipanggil qadar, ta'alluq iradah dipanggil qada, sekalian. Wabil qadari kulli, Nabi kata, hadis Muslim, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Tapi kita ni comel, dia perlu pula hak perbuatan Allah, kehendak dan perbuatan Allah ni termasuk perbuatan kita yang ikhtiari, gerak diam kita tu. Gerak diam kita tu, itu contoh perbuatan kita yang ikhtiari. Seperti gerak diam kita tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrah. Jadi kalau perbuatan itirari, terjatuh, tersepak, itu perbuatan Allah ikhtiari, sama sahaja. Hakikinya ikhtiari pun tetap itirari, manapun terikat, terpaksa dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian adalah datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah. Tapi sekarang ni diperinci di perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi apa yang Allah telah perbuat, itulah perkara yang Allah telah kehendak pada azal iradah. Kita bicara sekarang ni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Allah telah perbuat, itulah kehendak Allah pada azal iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk pula pada mungkinun, hak datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah Allah, yang masuk pada qada dan qadar Allah. Barang yang ni oleh barang yang baginya bagi barang sebab. Barang yang berlaku pada zahirnya bersebab. Sebab makan jadi kenyang. Ni barang yang baginya sebab. Dia sebab makan jadi kenyang, sebab minum jadi hilang dahaga. Sebab kipas, sebab ekong jadi sejuk. Itu sebab belaka tu. Ada ni. Jadi sebab daripada kerana makan jadi kenyang, daripada minum jadi hilang dahaga, hak kipas ekong jadi sejuk. Hak bersebab tu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kenyang, Allah yang menjadikan hilang dahaga,
Allah yang menjadikan sejuk seseorang, Allah menjadikan kenyang, Allah menjadikan hilang dahaga, Allah menjadikan sejuk sebagaimana iradah takhsis kehendak pada azal qada. Hak ni hak bersebab. Yang berlaku di kita kan bersebab kan. Kenapakah kereta boleh bergerak? Sebabnya ada minyak. Itu contohnya. Kalau tak ada minyak, tak bergerak kereta. Jadi bergerak kereta sebabnya ada minyak. Kemudian bergerak kereta sebabnya kita tekan kaki kita tu di apa? Kaki kita minyak. Berhenti sebab apa? Sebab kaki kita tekan bahagian berik pula. Kereta kita ke kanan sebabnya kita pulas steering ke kanan. Kereta kita ke kiri sebabnya kita pulas steering ke kiri. Itu sebab. Tapi hak berlaku sebab tu, bergerak kereta ke, berhenti kereta ke kanan kereta ke kiri kereta ke, perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah sekalian. Atau bersebab. Hak jenis turut pula. Hak jenis turut pula. Turut dia akan bicara nanti. Dia bicara hak berkaitan dengan perkara mustahil lawan pada iradah. Dia akan bicara. Hak perkara mustahil lawan iradah, bicara pada perkara hak jenis turut. Hak jenis turut. Kita bicara perbuatan ikhtiari. Ni hak pilihan kita. Contohnya gerak dan diam tubuh kita. Tapi pada masa tubuh kita gerak, barang yang ada di tubuh kita akan bergerak. Apabila tubuh kita diam, barang yang ada di tubuh kita pun diam. Apabila bergeraknya kereta, barang yang ada atas kereta tu bergerak. Bila diamnya kereta berhenti, diamlah barang ada dalam kereta. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang daripada kehendak iradah Allah Subhanahu wa ta'ala kesemuanya. Itu dia akan pergi pada hak jenis pesen turut. Hak ni pesen bersebab. Hak ni pesen bersebab. Hak pesen turut tadilah. Bila kita perbuatan ikhtiari kita bergerak. Apa yang di tubuh kita ni, dengan kopiah ke, dengan cermin mata ke, dengan baju kain ke, semua akan bergerak. Kita diam saja, semuanya akan diam. Kita bangun saja, semuanya akan naik. Kita turun saja, semuanya akan turun. Semua yang berlaku itu adalah ta'alluq kudrah dan iradah Allah. Semua yang berlaku itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau berpegang, bergeraknya apa di tubuh kita, diam apa di tubuh kita, semata-mata turut tubuh kita yang bergerak, semata-mata turut tubuh kita yang diam, yang tidak ada kaitan kudrah dan iradah Allah. Kapi ijma' ulama. Kapi ijma' ulama. Bergeraknya, mengalirnya air sungai, perbuatan Allah. Mengalir, tak panggil bergerak, dia panggil mengalir dah. Mengalirnya air sungai, perbuatan Allah. Hak zahirnya kerana mungkinlah dia hulu dengan hilir ni tinggi rendah ke macam tak tahulah. Jadi kenapa air sungai mengalir ke bawah, tak mengalir ke atas? Sebab apa? Sebab zahirnya macam mana? Permukaan bumi duduk macam mana? Sebab apa jadi air sungai tu dia akan turun ke hilir, hulu hilir tau. Kenapa dia akan turun ke hilir? Kenapa air sungai tu tidak naik ke atas, kembali ke hulu? Kemungkinan asbab zahirnya permukaan bumi, atau wallahu alam. Tapi bergeraknya air sungai adalah ta'alluq kudrah dan iradah, qada dan qadar. Bila air sungai bergerak, banyak mana barang yang ikut air sungai bergerak. Ada ikut belaka lah. Kalau ada sapah kan, tapi ikut belaka. Bila berlakunya hak jenis banjir apa semua tu kan, banyak mana benda yang air sungai bawa. Dengan lumpur-lumpur air sungai bawa, dengan sampah-sampah air sungai bawa, dengan batang-batang kayu air sungai bawa. Air sungai bawa tu pada zahir. Hakikinya bergerak, mengalir air sungai tetap ta'alluq kudrah dan iradah, qada dan qadar. Bergerak apa perkara sekalipun
Yang zahirnya turut bersekali dengan sungai. Bergerak lumpur, bergerak sampah, bergerak pokok ke apa ke, tetap datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah Allah, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir itu seperti turut, tapi hakikinya balik kepada kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita permati dah pada keesaan pada perbuatan. Berlakunya bergerak air, perbuatan Allah. Berlakunya bergerak barang-barang yang bersekali dengan air, tetap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup mudah. Itu saja pegangan kitanya sekalian qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi zahirnya macam mana? Zahirnya asbab lah zahirnya. Sebab musabab lah zahirnya. Lapar, makan, kenyang. Dahaga, minum air. Ni lapar, makan, kenyang. Bila dahaga, minum air saja, hilang dahaga kita. Zahirnya gitu. Daripada budak pun gitulah. Kita cakap pun gitulah. Air lapar kena cari makanan ni. Dahaga kena cari air ni. Orang cakap kita gitu juga. Lapar, pergi makan lah. Duduk main je. Masa budak-budak lah. Masa tu tak ada usaha pergi makan. Dah kata kita makan ke tak ambil. Kalau kita budak, lapar dah tu. Duduk main je. Pergi cari makanan. Bila makan je, kenyang. Kalau budak kau beri susu sepotok, kenyang. Macam mana zahir? Sebab tu lah. Sebab tu yang menjadikan kita kenyang, menjadikan kita dalam dahaga. Dah qada Allah ghaib. Qada Allah ghaib. Qada tu hanya Allah yang mengetahui, malaikat pun tak tahu tu. Qada azali. Ini hak qadar, hak Allah buat. Tak nampak Allah buat. Hak nampaknya asbabnya. Mana ada Allah? Jadi macam mana kita nak memastikan berpegang dengan akidah yang gaib ni? Tanam daripada budak lagi. Sebagaimana kita tanamnya kepercayaan kepada malaikat yang gaib. Sebagaimana kita tanam kepada anak kita hak barzah yang gaib. Malaikat kiri, malaikat kanan, catat kebaikan, catat kejahatan. Mana malaikat? Buktikan kewujudan malaikat. Tak boleh benda gaib. Tapi macam mana boleh percaya bulat-bulat, putus percaya? Sebab ditanam daripada budak. Barzah, buktikan barzah. Masuk kamera ke, masuk apa ke, buktikan barzah, gaib. Tapi macam mana boleh percaya putus di hati kita ada barzah? Kerana tanam daripada budak lagi. Kalau tak tanam dengan kepercayaan pada gaib, tak ada lah. Macam mana qada dan qadar? Gaib juga. Buktikan Allah yang menjadikan kenyang. Buktikan Allah yang menjadikan hilang dahaga. Nak buktikan macam mana? Selagi tak makan, laparlah kitanya. Makan, kenyanglah kitanya. Buktikan Allah yang mengkenyangkan, Allah yang melaporkan. Gaib nak buktikan macam mana? Ni tak tanam moleh hak ni go, pegang hak zahir go, tak ada apa lah. Dia kerja minyak. Jadi di tempat kerja minyak tu adalah hak bukan Islam. Dia cakaplah dengan hak bukan Islam ni. Kita makan ni kenyang, Tuhan yang buat. Allah, mulut kawan tu kafir, tak ada Tuhan. Dia cakap dengan kafir gitu. Mentang-mentanglah belajar qada, dia cakap dengan kafir hak tak ada Tuhan. Kenyang ni Allah buat ni, Tuhan buat ni, bukan nasi yang buat ni. Dia masalah cakap orang ni ke dia tahu. Memang masalah tu tak terima langsung lah. Yang kamu cakap dengan kafir tu kenapa? Yang kamu tu Allah tidak percaya perbuatan Allah. Jadi mentang-mentanglah belajar bab qada. Dakwahlah kawan tu masuk Islam dulu. Biar dia ngucap dulu, barulah cerita bab qada. Dia makan kawan dia. Kawan kerja dia makan ni sama-sama kerja laut. Dia cakap ni kita makan jadi kenyang ni, Allah yang buat kenyang ni. Mak Saleh tu memang tak terima lah. Dia jawab macam mana tak tahulah. Mana tak logik lah, tak terima lah.
Dia minta bukti ke orang tak tahulah masalah tu dengan dia. Tak jawablah dianya. Kata kamu ni kata mentang-mentang lah belajar qada dok kena tepat nak cakap. Kawan tu Tuhan tak ada, tak percaya kepada Allah. Nak suruh nak cerita bab qadar perbuatan Allah Taala, nak cerita macam mana kata. Oh dia kata memang tak terima langsung kata dia. Oh dia kata macam tak logik, tak masuk akal macam-macam. Disuruh buktikan. Disuruh bukti lah. Okey. Jangan makan. Macam mana kenyang ke tak? Nah makan. Kenyang ke tak? Mana Tuhannya? Makanan tu lah. Kenalah dia. Itu benda gaib. Tak nak jawab lah dia. Kalau kafir tanya kita, buktikan kewujudan malaikat. Ada roki, ada hati. Buktikan. Kita boleh jawab? Tak boleh jawab. Kalau pergi kubur pula, orang kafir tanya kita, buktikan ada alam barzakh. Nak kita jawab macam ni? Itu benda gaib. Kata nak cakap benda gini bab iman ni, cakaplah dengan orang Islam yang dipercaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kena dengan tepat. Orang Islam percaya kepada Allah. Dia percaya Allah ada, dia percaya Allah sedia, dia percaya Allah kekal. Ni dia percaya tak yang berlaku tu perbuatan Allah belaka. Dia percaya tak semua berlaku tu kehendak Allah belaka. Ni memang percaya Allah ada, memang percaya Allah sedia kekal. Percaya tak ni takluk kudrah iradah, dia percaya ke tak? Ni orang Islam percaya Allah ada, Allah sedia, Allah kekal ni. Percaya tak takluk kudrah iradah ni? Percaya tak semua yang berlaku ni qada dan qadar Allah? Baru nak sabar. Orang Islam sendiri pun yang percaya Allah ada, tak percaya dengan qada dan qadar. Percaya Allah kuasa, percaya Allah kuasa kudrah, tapi Allah kuasa tu buat langit benda besar-besar, buat bumi benda besar-besar, buat siang, buat malam, memperjalankan planet. Tu kekuasaan kudrah Allah. Lepas tu yang ada berlaku atas muka bumi ni, tak ada dah Tuhannya. Tuhan kita teruk dah. Ni kita bicara ni. Ni gerak diam kita ni perbuatan Allah. Perkara yang bersebab ni perbuatan Allah. Ni nak tekan. Orang Islam dia mesti percaya langit bumi ni adalah datang dari perbuatan Allah. Berjalannya planet ni semuanya datang dari perbuatan Allah. Hak besar-besar tu, ni hak berlaku depan kita ni. Gerak diam kita ni, hak berlaku asbab depan kita ni. Makan kenyang, minum air dan dahaga asbab ni. Ni perbuatan siapa ni? Tak ada Allah dah situ, benda kecil-kecil je. Allah serah kepada makhluk yang buat. Ni tak ada. Pada ni. Kalau serah pada makhluk yang buat, ada kafir ijma' ulama, ada khilaf pada kafir. Orang Islam yang percaya kepada Allah kuasa, tapi kuasa Allah hanya kepada yang besar-besar saja. Hak kecil-kecil ada Allah dah. Allah serah tugas dah kepada makhluk. Tu nak cakap kau orang Islam kata. Cakap kau kafir tak ada Tuhan. Mentang-mentang lah kawan tu kawan dia. Kena dia kata. Tak jawab dia. Dia dah kawan baik. Cakap okey lah. Mana boleh terima. Makan. Ni kita kenyang ni Allah buat ni, bukan nasi yang buat ni. Allah kata nak. Memang kena dia. Memang masalah tu kata macam mana macam tak rasional ke gitulah. Mana kita orang Islam ni macam tak ada logik, tak ada pakai akal langsung. Kan dia akal belaka, kan dia tak ada Tuhan. Memang akal dia belaka. Dia tu memang dia pun tak jawab lah. Memang tak jawab. Nak jawab kot mana? Ini benda gaib ni. Dakwahlah kawan tu mengucap dahulu. Percaya Allah ada dahulu. Tu tambah. Tak kena cara nak dakwah. Ada kena dakwah kafir, cerita buat qada qadar. Dakwah kafir cerita Tuhan ada dulu. Tuhan satu. Tuhan apa jenis banyak gitu tu? Tuhan apa jenis ada anak, ada bini gitu? Bukan Tuhan gitu.
Tu apa je ni batu kamu buat tu. Kamu buat di Tuhan pula. Kamu yang buat dia. Patutnya kamulah Tuhan. Batu tu sepatut jadi hamba. Ni kamu buat batu jadi Tuhan. Hak tu kau buat jadi hamba pula. Allah. Cerita tu dulu. Cerita Tuhan ni Tuhan yang satu. Allah Ta'ala Tuhan. Biar dia mengucap dulu. Tapi dia cakap tu mungkin dikira kawang. Gitulah. Dongga tengah panas belajar qada dan qadar ni kan. Tengah semangat ni belajar qada dan qadar. Makan-makan royak ke Mak Saleh. Kenyangnya Allah buat, bukan nasi yang buat. Mana kamu? Tak logik, tak rasional. Ni. Mana orang Islam ni macam otak tak pakai lah. Gitulah. Cari bolak-bolak kepada kalau dia panggil tahyu mungkin. Ada muda tak ada. Bagi dia tak ada. Bukan tak ada perbuatan Allah. Tuhan pun tak ada bagi dia nya. Bukan perbuatan Tuhan. Ni. Hak orang Islam percaya Tuhan ada. Tuhan kuasa. Tuhan buat langit. Tuhan buat bumi. Tuhan buat besar-besar ni. Hak berlaku ni. Perbuatan ikhtiari ni. Gerak diam kita ni siapa buat? Ni. Hak barang yang baginya sebab ni siapa buat? Allah Ta'ala yang buat. Ini termasuk dalam mumkinun yang datang dari ta'alluq, kudrah dan iradah Allah. Barang yang baginya sebab pun datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Didatangkan satu contoh di sini. Hak barang yang baginya sebab. Contohnya seperti. Didatangkan contoh. Seperti tununya. Seperti tununya. Tunu ni saya ada catatan gitu je lah. Tapi tak pastilah pula bahasa Indonesia ke, sebab kitab Bidayatul Hidayah ni karangan Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni ulama Aceh. Syekh Muhammad Zain ni ulama Aceh. Dia tunu ni hanguh terbakar tu lah. Tunu tu hanguh terbakar. Seperti tununya, mana terbakar ataupun hanguh, diperoleh. Bila terbakar ni, bila hak tunu, bila hanguh ni, diperoleh tak kala bersentuh api. Alih pe tu api tu. Ni saya ni pe bagi bawah. Alih pe. Pe tu bagi bawah. Sebab kalau tidak kita baca apa. Alih pe apa dah. Api alih pe ya. Itu ejaan kita sekarang. Jadi bawah pe tu bagi pe tu bawah tu bagi. Yang diperoleh tununya terbakar hangus ni bila? Yang diperoleh tak kala bersentuh api akan sesuatu yang bertununya, yang hanguhnya. Jadi api contohnya bersentuh dengan kertas, maka kertas jadi hangus. Sebab apa kertas hangus? Sebabnya api lah yang buat jadi hangus. Tu sebab zahir. Tapi hangus tetap mungkinun yang datang daripada ta'alluq, kudrah dan iradah, yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Hangus bila bersentuh dengan api. Kertas bersentuh dengan api hangus. Hangus tu adalah ta'alluq, kudrah dan iradah. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangus tu. Satu lagi biasa misal kita adalah putus. Tu. Putus sebabnya apabila dikerak dengan pisah, maka putus. Putus tu pun adalah ta'alluq, kudrah dan iradah. Hadis tu gitu je lah. Sebaliknya kalau berpegang hangus tu perbuatan api, bukan datang daripada kudrah iradah Allah. Kemudian putus tu perbuatan pisau, bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu keluar dua pegangan pula. Hak kapi ijma' ulama dan hak khilaf pada kapi. Kalau dalam kitab ni kok dia bicara di mustahil
lawan kepada iradah. Mustahil lawan kepada iradah. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab Bidayatul Hidayah ni syarah kepada matan Ummul Barahin. Akan ingatlah matan Ummul Barahin ni dia gini. Dia bicara sifat wajib, wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Mustahil tak hari lagi. Habis 20 sifat barulah mustahil lawan kepada wujud. Barulah kepada mustahil lawan kepada wujud. Lawan kepada qidam, lawan kepada baqa. Hak saya nak sebut ni lawan kepada wahdaniyah, bukan kudrah iradah. Lawan kepada wahdaniyah pada perbuatan. Habis bicara lawan sampai kaum mutakalliman, apakah dalil sifat wujud? Apakah dalil sifat qidam? Dia jauh. Pandai ni. Hak biasa-biasa kita sifat yang pertama sifat wujud. Habis bicara wujud, apakah sifat mustahil lawan sifat wujud? Selesai mustahil, apakah dalil wujud? Selesai, habis. Sifat yang kedua, sifat qidam. Huruf makna qidam, apakah mustahil lawan pada qidam? Baharu. Selesai lah bicara bab baharu, mustahil lawan pada qidam, apakah dalil qidam? Selesai, pindah pada baqa. Tu biasa kitab yang lain. Ni tak ni. Matan Ummul Barahin bicara sifat wujud, sifat wajib dahulu daripada wujud sampai ke kaum mutakalliman. Mustahil tak lagi. Habis 20 barulah sifat mustahil lawan pada wujud, sifat mustahil lawan pada qidam, habis sampai ke mustahil lawan kepada kaum mutakalliman. Apakah dalil bagi sifat wujud? Ni. Jadi hak ni hak di muka surat di muka surat 14. Di muka surat 14. Di surat 14 tu dibicara dibicara mustahil lawan kepada wahdaniyah. Mustahil lawan kepada wahdaniyah dengan bahawa tidak keesaan pada zat, tidak keesaan pada sifat, dan tidak keesaan pada perbuatan. Tidak keesaan pada perbuatan. Maka hak bicara hak tidak keesaan pada perbuatan ni, dia pun datanglah pegangan-pegangan yang terpesong di muka surat 14. Di muka surat 14 dibicara berkaitan dengan beriktikad. Ni dia surat 14 baris yang ke-16 daripada atas. Surat 14 baris ke-16 daripada atas. Dibicara hak atas tu bukan api yang menghanguskan, bukan pisau yang memutuskan, bukan pisau yang memutuskan. Bicara berkaitan dengan dan tiada beri bekah bagi makanan pada mengenyangkan, bukan makanan yang mengenyangkan. Keesaan pada perbuatan, bukan makanan yang mengenyangkan, bukan api yang menghanguskan. Tiada bekah bagi api pada menghanguskan, tiada bekah bagi pisau pada memutuskan. Kemudian dipergilah kepada hak beriktikad bahawa api menghanguskan, pisau memutuskan. Hak baik ke-16 daripada atas. Maka barang siapa mengiktikadkan bahawa sesuatu daripada segala sebab api, pisau lah sebab yang beradah itu, hak adah hak sama-sama tu, memberi bekah dengan tabiatnya. Artinya erti dengan tabiat, dengan zat, sebab itulah, dengan diri api itulah, dengan diri pisau itulah, atau dengan hakikahnya sebenar-benarnya, tak berkait dengan kudrah iradah Allah. Maka tiada berkhilaf ulama
pada bahawasanya orang itu kafir. Kafir ni orang tak sah iman ni, zahirnya orang Islam. Ada ni. Dia beriktikad sebab itulah semata-mata bukan. Api itulah semata-mata menghanguskan. Pisau itulah semata-mata memutuskan. Nasi itulah semata-mata mengenyangkan. Maka tiada bersalah ulama pada bahawasanya orang itu kafir. Bila kafir ijma' ulama. Sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, zakat tidak sah, haji tidak sah, wajib diqadakkan kembali. Beriktikad hak bercakap tu cakap asbab, tak ada salah tu. Api kuat molek hangus, pisau tajam molek, pisau mahal pula ni nak sembelih bulan musim korban ni, pisau mahal sekali tarik je. Kau dulu kan sembelih kan kanan kiri sembelih ayam je, putus tekak ayam dah, kanan kiri kita pegang ni jugalah dah. Ayam gepok kanan kiri apa? Kanan kiri nak putus tekuk kawan tu. Ni orang sembelih lembu kan dia letak pisau, dia tarik je, sesal lalu Allah tajam. Pisau mahal tu cakap asbab. Makan kita tambah, kenyang dek lah makan banyak, tu asbab tak ada salah. Ni i'tiqad semata-mata api, semata-mata pisau, semata-mata nasi. Kafir ijma' ulama tak ada khilaf. Dan jika mengiktikadkan ia barang siapa akan baharu segala sebab yang beradah itu dan tak bekas dengan tabiat, bukan kata api menghanguskan dengan sendiri, bukan pisau memutuskan sendiri, dan hanya senya yang jadikan Allah padanya kuat. Tuhan letak kepanasan di api, Tuhan letak tajam di pisau, dan kuat itu memberi bekas. Sampai masa kepanasan yang Tuhan letak di api itu menghanguskan, sampai masa tajam yang Tuhan letak di bantai pisau itu memutuskan, bukan Allah dah. Maka orang itu fasik lagi bid'ah, dan pada mengkafirkan dia bersalahan ulama. Kata setengah bukannya kafir iaitu yang muktamad, dan kata setengah kafir iaitu dhaif. Di situ hak kafir ijma' Tuhan api itu semata-mata menghanguskan, pisau itu semata-mata memutuskan, atau kafir ijma' ulama. Api menghanguskan, bukan Allah yang menghanguskan. Pisau memutuskan, bukan Allah yang memutuskan. Tetapi walaupun api yang menghanguskan dengan kuat, dengan kekuatan panah yang Allah bubuh di api. Sampai masa kekuatan panah yang Allah bubuh di api itu yang menghanguskan, tapi bukan Allah. Kekuatan panah mari daripada Allah yang bubuh situ. Keadaan ni pisau memutuskan, bukan Allah, tetapi dengan kuat ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Masa putus tu bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan tajam yang Allah bubuh di mata pisau. Ni orang ni orang yang fasik lagi bid'ah, pegangan yang berdosa besar, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau wahdaniyah dipanggil kam muttasil pada perbuatan, hak khilaf pada kafir. Tapi kerana muktamad betul, orang ni orang fasik berdosa besar. Tinggal sembahyang berdosa besar, tinggal puasa berdosa besar, berjudi, minum arak, berzina berdosa besar. Akidah ni pun dosa besar, lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, lebih besar daripada dosa besar berjudi, lebih besar daripada dosa besar minum arak, berzina, apa semua. Faham tak ni? Dan dosa besar akidah salah ni malaikat akan catat setiap saat. Walaupun kita dalam semayang, walaupun kita dalam bulan Ramadan, walaupun kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah, semayang tidak akan diterima, puasa tidak akan diterima, haji tidak akan diterima, walaupun sah tidak kena qada sekalipun. Sebab ini akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar, yang khilaf pada kafir. Ada setengah ulama kata kafir bukan berdosa besar saja, kafir tu. Ada ni. Mana sebab yang menjadikan, mana ni api yang menghanguskan, pisau yang memutuskan, bukan Allah buat. Tetapi walaupun api menghanguskan sendiri dengan kekuatan panas yang Allah letak di api.
Bukan Allah yang memutuskan, pisau yang memutuskan, tetapi dengan kekuatan tajam yang terletak di mata pisau. Ini akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah separuh dia. Perbuatan Allah jadikan api, letak panas. Perbuatan Allah jadikan pisau, jadikan tajam. Lepas itu habis perbuatan Allah. Perbuatan api itulah pula yang menghanguskan dengan panas yang terletak di api. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini dipanggil kan muttasil pada perbuatan. Hak khilaf pada kafir. Hak ijma' kafirnya semata-mata api menghanguskan, tak ada kaitan dengan Allah. Semata-mata pisau memutuskan, tak ada kaitan dengan Allah. Secara infisal dipanggil kan munfasil pada perbuatan, bicara bak lawan pada wahdaniyah. Itu kafir ijma' ulama. Ni contoh ni. Sebab dengan contoh api, contoh pisau. Banyaklah sebabnya. Makan, kenyang. Minum, bilang dahaga. Cerita bak kipas aircon jadi sejuk. Cerita bak matahari jadi panas. Sebab belaka tu. Kesemua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang baginya sebab tetap datang daripada ta'alluq, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk pula pada mumkinun, barang yang tiada baginya sebab, seperti menjadikan langit dan bumi. Tu tetaplah waktunya. Wak langit wak bumi ni percaya Tuhan belaka yang buat. Wak langit wak bumi ni tak ada sebab, Tuhan buat. Tapi kalau hangus ni zahirnya sebab api. Kalau putus zahirnya sebab pisau. Hak tidak bersebab, Tuhan buat langit bumi. Hak tu memang tetap ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak berlaku depan mata kita ni, hak bersebab belaka ni. Hak bersebab. Kesemuanya adalah datang daripada ta'alluq, qudrah dan iradah. Ta'alluq qudrah tu qadar, ta'alluq iradah tu qada. Kesemuanya qada dan qadar Allah yang kita bina atas terdahulunya wahdaniyah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah, mustahil dalam kitab kita ni. Hak muskak 14 tu. Hak mustahil berlaku satu perbuatan yang bukan perbuatan Allah, perbuatan sebab semata-mata yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, tabi'ah semata-mata, kafir ijma' ulama. Dipanggil puak mazhab tabaiyin, dipanggil puak mazhab tabaiyin yang berpegang semata-mata api dan pisau yang memberi bekah. Ini tabaiyin. Adapun kalau bicara bab qadariyah dia lain. Kemudian hak kuah pula, Tuhan letak kepanasan di api, Tuhan letak ketajaman di pisau. Itu tabaiyin juga, tapi hak tu khilaf pada kafir. Adapun Mu'tazilah qadariyah, Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekah. Pok tabaiyin ni Tuhan letak tajam panas di api, panas tu yang bekah. Tuhan letak tajam di pisau, tajam tu bekah. Qadariyah ni pula Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah di hamba tu bekah. Tapi hak kekuatan panas di api, kekuatan tajam di pisau, itu bukan qadariyah. Sebab ada setengah orang dia kata itu qadariyah. Bukan. Qadariyah hanya semata-mata Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah hamba lah yang bekah. Itu Mu'tazilah qadariyah yang khilaf pada kafir. Adapun kalau semata-mata hamba yang berkah, tak ada kaitan pun dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, semata-mata hamba, macam tadi, semata-mata api menghanguskan, bukan berkait dengan panas yang Tuhan letak di api. Semata-mata pisau memutuskan, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Semata-mata hamba yang berkah, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu kafir ijma' ulama. Itu bukan qadariyah. Pada ni. Jadi hak sebut tadi hak kuah tabaiyin tu dia dekat-dekat dengan Mu'tazilah qadariyah. Nanti akan bicara Mu'tazilah qadariyah. Jadi nota kaki di luar tu hak Mu'tazilah qadariyah, nota kaki nombor 1 ada bicara di luar. Qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah yang tenaga. Kudrah hadisah kita ni lah, tenaga ni. Sebab masa bukan Allah dah menggerak diamkan kita. Kudrah ni yang menggerak diamkan kita. Sama juga tadi Tuhan letak panas di api, Tuhan letak tajam di pisau, tai hangus, tai putus, tak ada perbuatan Allah dah. Bicara dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'n.
Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah tak ada pekerjaan dah. Sebab apa? Allah letak wakil dah. Allah letak kudrah di hamba, tak ada dah pekerjaan Allah, habis dah. Allah letak panah di api, Allah letak tajam di pisau, tak ada dah kerja Allah. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan, ada urusan, ada perbuatan Allah. Mana? Gerak dia yang hamba perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hangus perbuatan Allah, bukan perbuatan panah yang Tuhan letak di api. Putus perbuatan Allah, bukan perbuatan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau. Memang kita ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah letak kudrah di hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah letak panah di api, Allah letak tajam di pisau, kita berpegang. Tetapi kudrah di hamba makhluk, panah di api makhluk, tajam di pisau makhluk. Kita ahli sunnah berpegang makhluk tak bekah sama sekali. Yang berlaku di hamba, yang berlaku hangus, yang berlaku putus, tetap datang daripada ta'alluq kudrah dan iradah Allah, tetap keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ni perici ni. Hak ta'alluq kudrah dan iradah Allah kepada perkara mumkinun, selain daripada yang wajib dan selain daripada yang mustahil. Dan makna menghilang itu iaitu bahawa jadi oleh sesuatu itu seperti barang yang adalah ia dahulunya, dan inilah atas mazhab yang dipilih. Oh, nota kaki nombor 1 tu bukan cerita Mu'tazilah Qadariyah. Nota kaki ada dia nota nota kaki nombor 1. Ada nota nombor 1 juga cerita hak berkaitan dengan hak Mu'tazilah Qadariyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.